Tahsinul Ibadah. Dan untuk anda rakan pendengar yang berada di Facebook, boleh waktu ini saksikan secara terus. Untuk bersama dengan tetamu di Konti Kim FM dah pun bersedia akan bersama dengan sahabat pendengar, bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram di Konti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz hadir ke Konti sekali lagi untuk meneruskan lagi pengajian kita. Kalau minggu lepas kita ada sesi soal jawab, kali ini kita akan teruskan pengajian Matan Zubat dalam bab rukun solat. Saya serahkan terlebih dahulu dah untuk Ustaz berikan sedikit mukadimah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd. Terima kasih kepada DJ bertugas selaku penerbit rancangan ini, Nur Hayati Paradi. Sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan salam Maulidur Rasul kepada semua pendengar IKIM FM. Kita berada dalam bulan Rabiul Awal, mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelahirannya adalah cahaya bagi seluruh alam. Ulama menyatakan cinta itu ada dua. Yang pertama, cinta ataupun hubbun aqlani, cinta yang sumbernya ialah akal. Dan yang kedua, yang pertama ialah iman, yang kita nak sebut ni iman yang sumbernya akal, imanun aqlani. Dan yang kedua, iman yang sumbernya cinta, imanun hubbi, iman yang sumbernya cinta. Kita beriman kepada Rasulullah, kita hendaklah mempertingkatkan daripada iman aqlani. Sebab kita beriman itu kerana sesuatu yang kita hafal, kita tahu. Meningkatkan daripada iman aqlani kepada iman hubbi. Kita beriman kepada Rasulullah didorongi oleh rasa cinta. Cintalah yang menyebabkan kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh jiwa dan raga, seluruh cinta dan kasih sayang ditumpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah iman para sahabat terhadap Rasulullah. Mereka bukan iman aqlani kerana sesuatu yang mereka hafal, tetapi adalah didasari oleh cinta yang mendalam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita bicara soal cinta, maka cinta itu ada syarat-syaratnya. Antara syarat yang terpenting bagi cinta ialah patuh dan taat. Patuh dan taat. Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbah. Innahu la fil qiyasi badi'u. Kamu menzahirkan, menunjukkan bahawasanya kamu cinta kepada Tuhan. Dalam masa yang sama, kamu melanggar perintahnya. Ini adalah sesuatu yang pelik, yang tidak sepatutnya berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila seseorang itu cinta, maka dia akan cinta segala perkara yang ada kaitan dengan orang yang dia cintai. Cinta Rasulullah, maka cinta bagaimana cara Nabi makan, bagaimana cara Nabi tidur, Nabi berjalan, Nabi bercakap, Nabi berpakaian, Nabi berurusan, bermuamalat, bermuasyarat. Ini cinta. Cinta kepada Rasulullah, maka akan cinta segala perkara yang dikaitkan dengan Rasulullah. Maka ini adalah
ciri-ciri orang yang sedang bercinta. Apabila Qais Amiri bercinta dengan Laila, sehingga cintanya kepada Laila dia dikenali sebagai Majnun, orang gila. Orang gila. Gila, tergila-gilakan Laila. Maka dia telah berkata, amurru ala diyari diyari Laila, uqabbilu zal jidara wa zal jidara, wa ma hubbu diyari syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyara. Aku melalui rumah-rumah, bangunan-bangunan perkampungan Laila. Setiap dinding-dinding yang aku temui, aku kucuk, aku cium dinding itu dan dinding ini. Kemudian beliau mengatakan, aku melakukan perkara sedemikian itu bukan kerana cintakan dinding, tetapi kerana cintakan orang yang ada di balik dinding, iaitu kekasihnya Laila. Maka begitulah juga cinta kita kepada Rasulullah. Segala perkara yang ada kaitan dengan Rasulullah pada musim Maulidur Rasul, pada bulan Rabiul Awal, kita zahirkan dengan mencintai dan beramal dengan apa sahaja yang ada kaitan dengan Rasulullah. Maka itulah cinta yang sejati terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan bicara kita pada pagi ini pada rukun yang ke-8, iaitu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Apa kata pengarang? Wa qa'datun bainahuma lil fasli wa yatma'innu lahzatan fil kulli. Terjemahannya, rukun solat yang ke-8 duduk antara dua sujud tersebut untuk memisahkan, dan dalam kesemuanya iaitu rukuk, i'tidal, sujud dan juga duduk di antara dua sujud wajib tumakninah sekejap, sebentar sahaja. Wa qa'datun bainahuma lil fasli. Qa'dah ini adalah sinonim ataupun kata seerti bagi julus. Julus, qa'dah ataupun qu'ud. Qu'ud ni maknanya duduk. Julus pun maknanya duduk. Duduk di antara dua sujud. Wa qa'datun bainahuma lil fasli, duduk di antara dua sujud. Lil fasli, untuk memisahkan antara sujud pertama dan sujud yang kedua. Bukan sekadar untuk memisahkan, tetapi duduk di antara dua sujud adalah rukun yang mustaqil ataupun rukun yang tersendiri. Kita dah dengar banyak kali dalam siaran ini, ada dua rukun dalam mazhab Al-Imam Syafi'i yang disebut sebagai rukun pendek. Yang pertama, i'tidal, dan yang kedua, duduk antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, rukun pendek. Seperti mana i'tidal tujuannya memisahkan antara rukuk dan juga turun kepada sujud, dipisahkan dengan i'tidal, maka begitulah juga disebut di sini duduk di antara dua sujud adalah untuk memisahkan antara sujud yang pertama dan juga sujud yang kedua. Tidak boleh dipanjangkan lebih daripada yang dibenarkan. Kalau dipanjangkan lebih daripada dibenarkan, maka sembahyang seseorang itu akan batal. Sekiranya apa? Sekiranya dia tahu. Dia tahu tak boleh berbuat sedemikian, dia panjangkan juga. Duduk di antara sujud melebihi kadar sekurang-kurang tasyahud. Lebih daripada itu, maka aliman amidan, tahu dan sengaja, batallah solatnya serta merta. Wa yatma'innu lahzatan fil kulli, dan bertomakninah ia, iaitu musalli, orang yang sembahyang, bertomakninah ia lahzatan, seketika, fil kulli, bertomakninah dia seketika, fil kul. Kul ni terjemahan dia apa? Semua yang telah disebutkan. Kul ni maknanya semua.
Semua yang tadi disebutkan apa? Sujud, rukuk, i'tidal, dan juga duduk di antara dua sujud. Dalam keempat rukun ini hendaklah kamu bertomak-ninah. I'tidal ada tomak-ninah, rukuk ada tomak-ninah, sujud ada tomak-ninah, dan duduk di antara dua sujud ada tomak-ninah. Tomak-ninah, kalau segi bahasanya, tomak-ninah ni diam. Tomak-ninah juga maknanya tenang. Didefinisikan tomak-ninah itu sebagai apa? Sebagai sukunun ba'da harakah. Itu makna tomak-ninah dalam definisi fiqh. Sukunun ba'da harakah. Sukun maknanya diam. Ba'da selepas harakah, bergerak. Diam selepas bergerak. Bergerak daripada mana? Kalau dalam konteks duduk di antara dua sujud, selepas sujud. Bergerak daripada sujud, duduk. Diam sebentar sebelum sujud yang seterusnya. Maka itu adalah tomak-ninah yang terhasil dalam duduk di antara dua sujud. Sukunun ba'da harakah. Sukun maknanya diam. Sebab itu kalau baris mati ni kita panggil sukun. Sebab apa? Sebab dia mati, diam, tak bergerak. Kita ada 3 baris: depan, bawah, atas. Kenapa dia panggil baris? Sebab dia bergerak. Harakat tu bergerak. Bergerak lah maknanya huruf itu digerakkan. Tapi kalau huruf mati, huruf itu tidak boleh disebut. Betul tak? Betul. Huruf yang mati tidak ada sebutan padanya. Dia mati, tak ada harakah. Maknanya apa? Tidak ada gerakan ataupun tidak ada sebutan. Sukunun ba'da harakah. Qadarnya berapa lama? Biqadri subhanallah. Dengan qadar boleh ucap subhanallah. Dengan qadar boleh sebut subhanallah. Maka itulah qadar minima sekadar untuk mengesahkan tomak-ninah, sekaligus mengesahkan apa? Rukuk, mengesahkan sujud, i'tidal, dan duduk di antara dua sujud. Wa yatma'innu lahzatan fil kulli. Seterusnya, rukun solat yang ke-9, yang ke-10 dan yang ke-11. 9, 10, 11. Apa kata pengarang? Thumma tashahhudul akhiru faq'udi fihi musalliyan ala Muhammadi. Terjemahannya, kemudian rukuk solat yang ke-9 adalah membaca tasyahud akhir. Rukun yang ke-10 maka duduklah padanya, yakni pada saat membaca tasyahud akhir. Dan rukun yang ke-11, sambil engkau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah tetap melimpahkan selawat dan salam atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi rukun yang ke-9, rukun yang ke-10 dan rukun yang ke-11, okey, adalah apa? Yang ke-9 membaca tasyahud akhir. Yang ke-10 duduk untuk membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara. Kita mulakan dengan tasyahud akhir. Tasyahud ada 2. Yang pertama tasyahud awal, yang kedua tasyahud akhir. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Okey? Tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tasyahud awal ini apa? Dia kategori apa dalam sembahyang ataupun dalam mazhab Imam Syafi'i? Tasyahud awal adalah sunat. Betul. Tasyahud awal adalah sunat. Bukan sekadar sunat, dia adalah merupakan sunat ab'ad. Dia adalah merupakan sunat ab'ad.
Apa maksud dia merupakan sunat abad? Sekiranya ia ditinggalkan, maka disunatkan sujud sahwi. Sekiranya orang itu bukan makmum. Kalau dia makmum, dia tak baca tasyahud awal, tidak boleh sujud sahwi. Kerana apa? Kerana kekurangannya itu telah ditanggung oleh imam. Dia tak perlu untuk sujud sahwi tasyahud awal. Adapun tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir, maka dia adalah rukun sembahyang. Kita boleh panggil tasyahud akhir, kita boleh panggil tahiyat akhir. Sebab apa dia dipanggil tasyahud? Tasyahud ni kalau dalam bahasa Arab terjemahannya adalah mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu maksud tasyahud. Tasyahud ni adalah perbuatan mengucapkan syahadah. Seperti mana dalam bahasa Arab basmalah. Bila orang Arab kata basmalah, maksudnya perbuatan mengucapkan bismillah. Hauqalah, perbuatan mengucapkan la haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Tahlil, perbuatan mengucapkan la ilaha illallah. Maka begitulah juga dalam soal tasyahud. Tasyahud ni adalah salah satu komponen yang ada dalam keseluruhan. Kerana dalam tasyahud ini bukan sekadar ataupun bukan hanya kita sebut asyhadu alla ilaha illallah. Ada lagi perkataan yang lain. Tetapi dinamakan perkataan ataupun ayat yang kita wajib sebut itu, kita bagi nama tasyahud, ambil sebahagian komponennya dijadikan nama. Ambil sebahagian komponen yang ada dalam ayat yang kita wajib sebut itu, dan kita namakan ayat tersebut dengan nama juzuk ataupun komponen tersebut. Ini kalau dalam bahasa Arab dipanggil tasmiyatul kul bismil juzuk. Menamakan keseluruhan dengan nama sebahagian. Contohnya, berapa kepala catering ni? Kita kata berapa kepala. Berapa kepala ke berapa orang? Berapa orang kita sebut kepala. Kepala ni merujuk kepada seluruh tubuh. Jadi dirujuk kepada seluruh tubuh. Tapi dipakai nama tu kepala, iaitu satu juzuk daripada seluruh tubuh. Itu yang dimaksudkan menamakan seluruh dengan nama sebahagian. Begitulah juga tasyahud ataupun tahiyat. Jadi dalam ayat yang kita wajib sebut ini ada tahiyah. At-tahiyat, maka ia juga dipanggil tahiyat ataupun disebut sebagai tasyahud. Jadi dalam tasyahud, apakah syarat rukun qauli yang kita dah sebut? Itulah syarat tasyahud. Mesti baca dengan dengar dalam Fatihah kan? Maka tasyahud akhir pun kena baca dengar. Telinga mesti dengar. Kalau tak dengar tak sah. Baca dalam hati tak sah. Baca tanpa keluar suara, hanya mimik mulut, tidak sah. Mesti mendengarkan semua hurufnya. Ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufihi. Hendaklah musalli itu memperdengarkan seluruh huruf-hurufnya. Apa lagi syarat? Syaratnya hendaklah setiap huruf-huruf tasyahud itu dikeluarkan daripada makhrajnya. Jadi seperti mana dalam Fatihah, kalau kita baca salah memudaratkan, maka begitulah juga tasyahud kalau kita baca salah memudaratkan. Contohnya orang tu dia selawat, Allahumma shalli ala Muhammad, dia baca shalli. Sah tak? Shalli tak sah. Seperti mana kalau satu orang tu dibaca Fatihah syiratal ladzina, tidak sah kan? Kerana sad telah bertukar menjadi shin. Maka begitulah juga kalau ketika dia selawat dalam tasyahud itu, dia baca Allahumma shalli ala Muhammad, maka tidak sah. Dalam tahiyat perlu diperdengarkan kepada guru. Nabi SAW ambil berat bacaan tasyahud daripada para sahabat. Nabi ajar, Nabi dengar bacaan tasyahud daripada sahabat, seperti mana Nabi ambil berat membaca ataupun bacaan surah-surah dalam sembahyang. Dan apa lagi syarat tasyahud yang perlu dipenuhi?
mesti baca dalam bahasa Arab, tak boleh baca bahasa luar Arab. Kecuali siapa? Kecuali untuk siapa yang boleh baca bahasa luar Arab? Mu'alaf. Untuk orang yang tak boleh baca dalam bahasa Arab. Sebab apa? Sebab dia baru masuk Islam, sebab dia memang tak boleh sebut perkataan-perkataan Arab dan seumpamanya. Untuk dia boleh baca terjemahannya dalam bahasa yang dia boleh. Jadi tasyahud akhir ni dia ada sekurang-kurang tasyahud, dan dia ada sesempurna-sempurna tasyahud. Yang wajib dalam tasyahud ni paling kurang lah maknanya. Kalau kita baca kurang daripada itu tidak sah. Tapi kalau kita hanya baca sekadar minima sah. Jadi apakah sekurang-kurang tasyahud? Sekurang-kurang tasyahud kita baca macam ni. At-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini paling kurang. Maknanya apa? Kalau dia tak baca at-tahiyyat, dia buang perkataan al-mubarakatus salawatut thayyibat. Tak ada. Sah. Dia tak sebut as-salam, dia sebut salam tanpa ada alif lam. Dia tak sebut as, tapi sebut salamun. Sah. Dan ketika dia ucap tasyahud ataupun syahadah, dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa anna, tanpa mengulang perkataan wa asyhadu anna dan hukumnya sah. Kalau dia buat sekadar ini, minima ini sah. Bawah lagi daripada tu tak sah. Jadi saya ulang lagi sekali. At-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tujuan kita memperdengarkan sekurang-kurang tasyahud bukan lepas ni semua baca yang paling kurang. Bukan maksudnya begitu. Contohlah kalau waktu dah suntuk, kalau kita baca panjang nanti waktu semayang habis, kita baca lah yang pendek. Kita baca yang pendek. Itu tujuannya disebutkan. Ataupun dia terlupa, dia jumpa ustaz, dia kata dia lupa nak sebut apa, nak sebut al-mubarakatus salat, dia terlupa sebut thayyibat misalnya. Dia hanya at-tahiyyatul mubarakatuh salawat assalamu alayka. Jadi terlupa perkataan apa? Thayyibat. Bila ditanya soalan, sah tak solat dia? Sah. Itu faedah kita belajar sekurang-kurang tasyahud. Bukan faedah kita belajarnya untuk kita tinggalkan. Dah ustaz kata ini minima, saya berpada dengan minima. Okey, itu bukan tujuannya. Sekurang-kurang tasyahud. Kemudian apa lagi yang kita kena jaga dalam tasyahud? Di samping kena jaga sebut huruf dia molek-molek, sebut dengan betul, kena jaga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa dia? Apa dia dipanggil dalam bahasa Arab? Tasydid ataupun sabdu. Tasydid ataupun sabdu. Kena jaga sabdu-sabdu yang ada dalam tasyahud. Contohnya, satu orang itu dia baca macam ni. Asyhadu an la ilaha illallah. An la ilaha illallah. Bukan Allah. An la. Dia memang asalnya nun kemudian lam. Kemudian dia tak baca secara sabdu, dia baca secara asal. Lalu dia baca asyhadu an la ilaha illallah, maka tidak sah. Maka perlu mura'atu tashdidatih, menjaga segala tasydid yang ada dalam tasyahud. Sekira-kira kalau satu orang kurangkan mana-mana sabdu yang ada, maka kalimah itu tidak sah. Dia perlu ulang balik kalimah tersebut. Tapi kalau dia sembahyang dalam keadaan baca tanpa sabdu pada mana-mana kalimah yang ada sabdu, dan dia tidak ulang balik, dia bagi salam, maka sembahyangnya itu dikira tidak sah. Sebab apa sembahyang dia tak sah? Sebab tasyahud dia tak sah.
Sebab apa pula kalau tasyahud tak sah, sembahyang tak sah? Sebab tasyahud adalah salah satu daripada rukun-rukun sembahyang. Okey? Itu dia tasyahud. Dan tasyahud tu mesti dibaca dalam keadaan duduk. Satu persoalan, bagaimana perihal ataupun persoalan mengucap ataupun menambah Sayyidina dalam selawat. Selawat ni kita masuk selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Paling kurang kita juga boleh baca sallallahu ala Muhammad. Boleh. Kita boleh baca begitu. Allahumma salli ala Muhammad pun boleh. Sallallahu ala Muhammad pun boleh. Yang paling sempurna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selawat ini dipanggil selawat Ibrahimiyah. Selawat yang terbaik. Kalau kita nak selawat yang terbaik, inilah dia, iaitu yang disebut sebagai selawat Ibrahimiyah. Bagaimana perihal menambah Sayyidina? Bagaimana perihal menambah Sayyidina? Apakah hukumnya? Memang dalam hadis tidak ada secara pasti. Dalam hadis tidak ada. Namun Imam Ramli mentarjihkan bahawasanya bukan sekadar boleh sebut Sayyidina dalam tasyahud, bahkan afdal. Afdal menyebut Sayyidina. Ada satu orang dia bantah menambah Sayyidina kepada Rasulullah dalam satu majlis. Tak boleh sebut Muhammad saja. Maka satu orang bangun, angkat tangan. Jadi yang orang ini ataupun ustaz ini, misalnya namanya Zakaria. Maka orang ni bangun, angkat tangan. Zakaria, saya ada soalan nak tanya. Jadi marahlah yang sedang berceramah itu. Kamu panggil saya Zakaria je. Tak ada sifat hormat. Jadi apa yang nak diisyaratkan kepada yang bertanya ni? Kamu marah kalau orang panggil kamu Zakaria, tak ada sebut encik, tak ada sebut ustaz, apa saja gelaran yang kamu ada. Maka apabila tiba kepada Rasulullah, kamu pula mengatakan tak perlu menisbahkan sesuatu seperti Sayyidina kepada Rasulullah. Di situ kefahamannya. Maka oleh kerana itu Imam Ramli telah mentarjihkan bahawasanya menambah Sayyidina itu bukan sekadar harus, boleh, tapi bahkan afdal. Tanpa menafikan, ada sebagian ulama mengatakan harus sahaja, tidak ada fadilat tambahan, hanya sekadar harus. Ini adalah berpunca daripada perselisihan yang mana kita nak utamakan, adakah adab ataupun imtithal. Imtithal ni maknanya patuh ataupun beradab. Ada yang memilih yang pertama dan ada yang memilih yang kedua. Namun bagi mereka yang menambah Sayyidina, tidak perlu keluh kesah kerana ini adalah tarjih daripada salah seorang ulama yang besar dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, Alhamdulillah pencerahan pada pagi ini telah pun bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi sebentar tadi. Dan untuk anda rakan mendengar, sebarang pertanyaan, persoalan boleh saja ajukan di WhatsApp kami di 0112900404. Kita akan menteri rehat seketika. Kembali selepas ini meneruskan lagi perkongsian menerusi tahsinul ibadah. Dan waktu ini meneruskan lagi pengajian Matan Zubat menerusi tahsinul ibadah dalam bab rukun solat. Hari ini kita dah cover dari rukun yang ke-8 sampai rukun yang ke-11 bersama Ustaz Ahmad Lutfi Muharram di Konti Kim FM. Dan kita nak raikan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat pendengar kita di WhatsApp Kim FM. Antara soalan sahabat kita ni, Ustaz, tanyakan soalan tentang sujud syahwi. Nyatakan bahawa sujud syahwi kena buat 2 kali. Bacaan di antara 2 sujud tu apa, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu daripada 5 bahagian-bahagian sujud yang ada, iaitu sujud sahwi. Jadi sujud sahwi, bilangan sujudnya 2. Okey. Cara sujudnya sama, tidak ada sebarang perbezaan. Anggota sujudnya sama, rukun sujudnya sama, tidak ada sebarang perbezaan.
Kalau dalam kitab dia kata hendaklah musalli itu bersujud seperti sujud semayang. Seperti itu diambil pada dua perkara. Satu, seperti itu iaitu pada kaifiatnya, macam mana nak sujud, kaifiat nak sujud, Saya fizikalnya. Yang kedua, apa yang nak baca. Apa yang nak baca. Jadi sebenarnya dalam sujud sahwi, kita boleh sahaja baca apa yang kita baca dalam sujud. Apa yang kita baca dalam sujud, iaitu kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada sebahagian ulama mengistihsan, maknanya menganggap bagus untuk kita baca zikir ini di dalam sujud sahwi, iaitu zikir itu berbunyi subhana man la yanamu wa la yazhu, subhana man la yanamu wa la yazhu, maha suci zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Namun yang afdalnya kita baca seperti zikir sembahyang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apa yang kita nak baca dalam duduk di antara dua sujud, kita baca apa yang kita baca dalam duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afni wa'afani. Ini yang diambil istimbat oleh ulama daripada perkataan fuqaha, hendaklah dia bersujud seperti sujud solah. Jadi seperti itu diambil pada dua perkara, iaitu apa yang perlu dilakukan dan yang kedua apa yang perlu dibaca. Baik, Ustaz kata rakan kita ni tanya kalau tentang sunat angkat tangan takbir di rakaat yang ketiga, itu bangun daripada tahiyat awal. Apakah hukum jika dengan sengaja buat yang demikian juga untuk rakaat yang kedua dan juga keempat, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 tempat yang kita disunatkan raf'ul yadain, angkat tangan. Ada 4 tempat. Pertama, ketika takbiratul ihram. Yang kedua, ketika turun ke rukuk. Yang ketiga, bangun daripada rukuk. Yang keempat, ketika bangun daripada rakaat yang kedua ke rakaat yang ketiga. Ada 4 tempat sahaja yang disunatkan untuk seseorang itu mengangkat tangan, raf'ul yadain. Dia asalnya dalam sembahyang ini kita hendaklah menjauhkan diri daripada sebarang pergerakan luar tanpa perlu. Hendaklah mengelakkan daripada sebarang pergerakan luar yang tidak perlu. Adapun pergerakan sembahyang, itu dituntut buat, sama ada wajib buat ataupun sunat buat, seperti mengangkat tangan tadi, itu pergerakan tu, bergerak dalam sembahyang, tapi dituntut dapat pahala. Sekiranya satu orang tu dia angkat tangan bukan pada salah satu daripada 4 tempat yang telah dinyatakan, maka dia telah buat benda yang makruh. Dia telah buat benda yang makruh. Dan perbuatan dia itu boleh membatalkan sembahyang. Kalau mengangkat tangan itu, kalau dia angkat begini, satu, sebenarnya dia angkat dan dia lepaskan, itu dikira 2, bukan 4, 2. Sebab pergi dan balik adalah 1. Jadi tangan kanan 1, tangan kiri 2. Tapi kalau ditambah lagi dengan 1 lagi pergerakan besar selepas itu dan berturut-turut, maka solatnya boleh batal. Solatnya boleh batal. Jadi oleh kerana itu hukumnya makruh, kerana asalnya dalam sembahyang tidak ada gerak, melainkan gerak sembahyang. Kalau kamu bawa gerak luar sembahyang, makruh perbuatan tersebut. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz. Rakan kita ni, Ustaz, nak tanyakan kedudukan solat beliau bila dia terlupa doa kunut ketika solat subuh, kemudian dia sujud sahwi sebelum salam, tapi dia lupa yang tu sujud sahwi, Ustaz, dan dia baca tahiyat akhir sampai habis kemudian beri salam. Boleh ke, Ustaz? Dia telah sujud sahwi. Sujud sahwi ni waktunya bila? Bila kita sujud sahwi? Selepas tahiyat akhir. Selepas kita dah baca tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Selepas kita baca tahiyat akhir. Jadi yang bertanya ni, dia sujud sahwi pada waktu bila? Lepas tahiyat akhir tu lah, Ustaz. Adakah selepas tahiyat akhir ataupun sebelum tahiyat akhir? Jadi tempat sujud sahwi adalah
Sebab dia kata dia baca lagi tahiyat akhir. Membaca lagi tahiyat akhir. Jadi dia membaca lagi tahiyat akhir setelah sujud sahwi. Satu, perbuatan tersebut tidaklah disunatkan sebab kita dah baca dah tahiyat akhir sebelum tu. Kita dah baca tahiyat akhir sebelum itu. Jadi adakah perbuatan dia itu boleh membatalkan sembahyangnya? Tak batal. Sembahyangnya tidak batal. Baik. Soalan daripada sahabat kita lagi, Ustaz kata disunatkan baca surah As-Sajadah pada rakaat pertama subuh hari Jumaat dan surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Adakah mencapai maksud sunnah jika membaca sebahagian saja daripada kedua-dua surah tersebut jika mahu ringkaskan solat, Ustaz? Abu Rayahanah dari Seramban. Rakaat yang pertama surah Sajadah, rakaat yang kedua surah Insan. Surah Insan. Hal ata 'alal insan. Ia disunatkan dibaca pada pagi Jumaat, pada subuh Jumaat. Dibuat secara muwazabah ataupun istiqamah oleh Rasulullah. Maka sudah tentu untuk mendapat pahala yang sempurna kita baca penuh. Surah yang pertama baca penuh, surah yang kedua baca penuh. Kalau satu orang dia tak nak baca penuh, dia tak nak baca penuh. Sebab apa tak nak baca penuh? Sebab waktu dah singkat misalnya, ataupun subuhnya lewat, orang nak pergi kerja demi meraihkan makmum, diringkaskan bacaan. Adakah tercapai sunnah? Tercapai walaupun baca separuh. Walaupun baca separuh tercapai, tetapi tidak memperolehi keseluruhan sunnah. Dia tidak memperolehi keseluruhan sunnah. Ada ulama mengatakan kalau satu orang tu dia tak nak baca penuh, lebih baik dia baca surah lain. Dia baca surah lain tapi penuh. Yang pertama baca Sabbihis, yang kedua baca Hal Ataka Hadisul Ghashiyah. Mereka beralasan membaca surah penuh lebih baik daripada baca separuh. Baca surah penuh lebih baik daripada baca separuh. Jadi kalau kita nak baca surah Sajadah itu separuh saja, Insan separuh, lebih baik kita ambil mana-mana surah yang lain dan kita baca secara penuh. Kemudian yang tahap yang kedua, kalau kita nak baca, lebih baik kita baca satu surah tapi penuh. Misalnya kita baca surah Sajadah tapi penuh. Rakaat pertama separuh dan pada rakaat yang kedua separuh. Kita baca seperti itu. Baik, Alhamdulillah. Mas dari Perak tanyakan soalan, Ustaz, kalau solat sunat, solat sunat perlu sujud sahwi juga ke? Kalau was-was, kalau dia terlupa was-was bilangan rakaat solat dia, perlu ke untuk dia sujud sahwi, Ustaz? Ya, seperti itu. Baik. Satu lagi soalan daripada rakan kita dari Sabah, Abdul Rahman tanyakan soalan, dia kata kalau dia bangun pagi lewat 6 ataupun 7 pagi terlepas subuh katanya, kadang-kadang dia akan solat subuh terus dan andai masuk sudah waktu dibenarkan untuk solat duha, saya terus solat duha. Boleh ke macam tu, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Setiap solat hendaklah dikerjakan dalam waktunya. Kalau kita mengerjakannya waktu dah keluar, maka qada, ia dikira sebagai qada. Soalannya boleh ataupun tidak dia mengerjakan solat duha selepas dia mengerjakan sembahyang qada subuh. Kalau waktu duha dah masuk, boleh. Kalau waktu duha dah masuk pada ketika itu, maka boleh. Bila masuk waktu duha? Jadi bila masuk waktu duha, kita tengok dalam kalender syuruk. Jadi syuruk pukul berapa? Misalnya 7. Jadi kita nak boleh semayang ni bila? Sebab bila syuruk, selepas syuruk tak boleh semayang, haram. Antara waktu yang haram semayang bila matahari mula terbit. Kita tak boleh semayang lagi, kena tunggu dia naik sepergalahan. Jadi bagaimana kita nak tahu boleh semayang ke tak boleh semayang? Cara dia, kita tengok waktu subuh masuk pukul berapa, kemudian waktu syuruk pukul berapa. Syuruk tu maksudnya habis subuh. Kita bahagikan kepada 3 jumlah waktu tu.
Jumlah waktu tu sejam berapa minit, 80 minit, kita bahagi kepada 3. Hasil daripada bahagi 3 tu ditambah selepas syuruk. Baik. Selepas ditambah, berakhirnya waktu yang ditambah, maka masuklah waktu yang kita dah boleh sembahyang duha. Ini pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Waktu duha masuk selepas naiknya matahari sepergalahan, dia dah boleh sembahyang duha. Dan sebagian ulama kata belum lagi masuk waktu duha, pada waktu itu adalah kita sembahyang isyraq. Setelah itu barulah kita sembahyang duha. Baik, rakan kita ni Ustaz, dia kata dia solat sunat qabliyah dan ba'diyah dengan solat qada ni nak satukan. Maknanya lepas waktu subuh dia kata. Tapi bolehkah kalau dia nak qada tu tanpa membaca kunut, sebab rasa malu dan janggal bila orang tengok tiba-tiba kenapa nak baca kunut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan pertama seperti disebut menggabungkan antara qabliyah dan sembahyang qada. Qabliyah digabungkan dengan qada. Dia gantikan solat sunat tu dengan qada. Gantikan sembahyang sunat itu dengan qada. Ya, maknanya misalnya sembahyang zuhur, dia tak sembahyang qabliyah tapi sembahyang qada subuh misalnya. Jadi adakah dia boleh meninggalkan qunut? Boleh, sebab qunut ini hukumnya adalah sunat ab'ad. Maka adakah dia boleh meninggalkan? Kalau soalannya boleh ataupun tidak boleh, memang boleh, sebab dia bukanlah rukun ataupun ia bukanlah termasuk dalam syarat sembahyang. Tetapi kalaulah dia malu, dia tak perlu angkat tangan. Dia tak perlu angkat tangan, baca kunut tanpa perlu mengangkat tangan, maka insya-Allah tidak akan terkantoi, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Di sisi manusia lah. Di sisi Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan pada hari ini. Sampai ke hujung dah Ustaz pertemuan pada kita hari ini. Ada kata-kata akhir ke Ustaz? Kata-kata akhir masih lagi merujuk kepada sempena bulan Maulidur Rasul. Kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa dan berterusan kita jadikan segala majlis yang kita buat dalam bulan ini sebagai pemangkin untuk kita bergerak pergi kepada tahap yang sepatutnya, iaitu kita sentiasa mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya akhiri kata-kata saya pada pagi ini dengan sepotong syair daripada seorang penyair memuji Rasulullah. Bulita mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kamu dilahirkan dalam keadaan bersih daripada segala kekurangan, seolah-olah kamu ini dicipta seperti mana yang kamu mahu. Itulah pujian tentang kesempurnaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalqan, ciptaan fizikal tubuhnya, wa khuluqan, dan akhlak peribadinya. Wallahu a'lamu bissawab. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pertemuan hari ini. Ilmunya semoga dapat kita amalkan sebaik mungkin dan kita menyempurnakan solat kita. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah Ustaz untuk sesi soal jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.